Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya, Cikgu Muhammad Luqman Hidayat bin Ismail, akan membentangkan kajian saya bertajuk Teknik Penyoalan Guru dalam Penyampaian PDP, suatu pemerhatian awal. Teknik penyoalan merupakan salah satu cara seseorang guru merangsang komunikasi murid semasa penyampaian kemahiran dalam sesuatu mata pelajaran yang diajar. Bentuk-bentuk soalan bermatlamat mencungkil kemahiran berfikir murid secara kreatif dan kritis. Berdasarkan instrumen standard 4, pengajaran dan pemudahcaraan PDPC dalam Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 SKPM G2, kajian ini telah menjadikan 100 orang guru di sekolah-sekolah negeri Kedah dipilih secara rawak sebagai data kajian. Secara khusus, kajian ini bertujuan meneliti kepelbagaian teknik penyoalan yang digunakan oleh guru-guru tersebut semasa penyampaian PDPC dalam bilik darjah. Hasil kajian mendapati bahawa guru-guru yang dicerap kerap menggunakan jenis teknik penyoalan terbuka dan tertutup dan teknik penyoalan meminta penjelasan. Sebaliknya, kurang memanfaatkan keupayaan murid untuk sesi perbincangan sesama mereka. Hasilnya, kaedah yang digunakan ini belum dapat menyumbang kepada pemantapan instrumen standard 4 pembelajaran dan pemudahcaraan PDPC dalam Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 SKPM G2, khususnya berkaitan aspek 4.4.1 iaitu guru sebagai pendorong minda murid. Guru berperanan penting dalam memilih strategi dan teknik pengajaran yang sesuai mengikut keupayaan seseorang murid di dalam sesi pembelajaran. Kejayaan pembelajaran sesuatu mata pelajaran bergantung pada proses penyampaian isi pelajaran melalui interaksi dua hala supaya murid dapat berfikir dengan kritis dan kreatif. Keupayaan berfikir seseorang murid mempunyai kaitan langsung dengan penggunaan soalan oleh guru dalam penyampaian isi pelajaran. Teknik penyoalan guru yang berkesan dapat membantu murid untuk membuat pertimbangan, menjalankan idea baru, mengembangkan proses berfikir secara kritis dan kreatif, menguji kebolehan serta menilai pencapaian seseorang murid. Soalan-soalan lisan yang dikemukakan oleh guru semasa proses PDP berlangsung dapat membantu mengukuhkan keupayaan kognitif seseorang murid apabila murid berfikir dan berusaha menjawab soalan yang dikemukakan khususnya berkaitan isi pelajaran. Penggunaan soalan lisan berupaya memberi peluang kepada murid untuk mengutarakan idea, menyatakan pemahaman terhadap isi pelajaran, mengulas pengalaman pribadi serta mengaitkan pengalaman pribadi dengan isi pembelajaran yang lebih bermakna. Soalan-soalan yang dikemukakan oleh guru seharusnya dapat mencungkil pengetahuan murid, mengukuhkan pelajaran yang disampaikan, membimbing murid untuk memberikan idea yang jelas, mengembangkan potensi berfikir serta dapat menggerakkan daya imajinasi murid. Selaras dengan hasrat aspek 4.4.1, guru sebagai pendorong minda murid dalam SKPM G2 yang secara jelas menyatakan bahawa perlunya seseorang guru merangsang murid untuk berkomunikasi dan berkolaboratif sesama mereka melalui soalan-soalan yang berupaya mencungkil aras pemikiran kritis dan kreatif seseorang murid. Penggunaan
penyoalan dalam proses PDP membawa kepada proses mendapatkan jawapan yang betul sekaligus membantu murid mendapatkan idea serta mengukuhkannya dalam bentuk pertuturan dan penulisan. Penyoalan akan memotivasikan murid, menggalakkan murid berfikir dan mendapat respon yang baik daripada khalayak murid. SKPM G2 merupakan satu set dokumen yang mengandungi tahap tindakan dan tahap kualiti yang perlu dirujuk oleh semua sekolah di bawah naungan Kementerian Pendidikan Malaysia. Dokumen kualiti ini menjadi panduan dan senarai semak kepada pihak pengurusan sekolah. Dokumen ini mengandungi 5 standard, iaitu standard pertama, kepemimpinan, standard kedua, pengurusan organisasi, standard ketiga, aspek 3.1, pengurusan kurikulum, aspek 3.2, pengurusan ko-kurikulum dan aspek 3.3, pengurusan hal ehwal murid, standard 4, pengajaran dan pemudahcaraan PDPC dan standard 5, kemenjadian murid. Kriteria kritikal yang harus diberi perhatian dalam standard 4 ini ialah guru berperanan sebagai pemudahcara dalam proses PDP yang berkesan untuk memperkembangkan potensi murid secara menyeluruh dan meningkatkan pencapaian murid pada tahap optimum secara berterusan. Kajian ini memberi fokus pada aspek 4.4.1. Aspek ini telah menggariskan 4 tahap tindakan yang perlu dilaksanakan oleh seseorang guru ketika penyampaian isi pelajaran, iaitu merangsang murid untuk berkomunikasi, merangsang murid untuk berkolaboratif dalam aktiviti pembelajaran, mengemukakan soalan yang menjurus ke arah pemikiran kritis dan kreatif, mengajukan soalan atau mewujudkan situasi yang menjurus ke arah murid membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Berdasarkan aspek ini, 100 orang guru dari sekolah-sekolah negeri Kedah yang dipilih secara rawak sebagai sampel kajian, guru-guru ini telah dicerap oleh sekumpulan nazir secara berfokus menggunakan instrumen standard 4 sepanjang Januari 2017 hingga September 2019. Guru-guru berkenaan dicerap dalam satu set PDP yang lengkap antara 30 minit hingga 90 minit bagi satu-satu PDP. Secara keseluruhannya, skor 58.56% dalam aspek 4.4.1 adalah bertaraf sederhana. Kajian ini mendapati guru banyak mengajukan soalan kepada murid sepanjang sesi PDP. Namun, kualiti penyoalan guru kurang berkesan untuk mencungkil kemahiran berfikir murid. Soalan-soalan yang diajukan adalah soalan untuk menguji kefahaman dan pengetahuan murid tentang tajuk yang dipelajari melalui soalan terbuka dan soalan tertutup. Keadaan ini menunjukkan tujuan soalan dan penyoalan yang dihasratkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bagi menggalakkan pelibatan aktif murid dalam PDP dan perkongsian idea antara guru dengan murid belum dapat dicapai dengan berkesan. Dalam PDP, guru-guru didapati kurang mahir dalam teknik penyoalan di dalam kelas. Guru lebih banyak menggunakan kaedah pengajaran secara tradisional, iaitu bersyarah untuk mendapat maklumat. Kegagalan guru merangsang pemikiran murid telah menyebabkan kurangnya pelibatan murid dalam mengikuti proses PDP yang sedang berlangsung. Guru juga didapati tidak dapat menguasai atau mengabaikan strategi penyoalan di dalam bilik darjah. Soalan-soalan yang dikemukakan adalah dalam jumlah yang kecil dan kurang merangsangkan daya pemikiran murid.
Guru wajar menambahkan bentuk-bentuk soalan kepada murid supaya murid terangsang untuk berfikir dalam kerangka fikiran yang lebih luas. Kajian ini juga mendapati bahawa guru kurang memanfaatkan keupayaan seseorang murid, misalnya kurang meminta murid bertanya kepada murid lain atau membuka sesi perbincangan antara kumpulan walaupun terdapat kumpulan murid yang membuat perbentangan tentang sesuatu tajuk yang diarahkan. Hal ini menunjukkan kebanyakan guru masih menguasai kelas seperti kaedah konvensional. Dapatan ini menyamai kajian oleh Wahidawati 2003, Muhondan 2002 dan Maimunah 1997 yang menunjukkan aktiviti penyoalan lebih dikuasai oleh guru. Proses penambahbaikan dalam penyoalan lisan guru secara khususnya dalam amalan menyoal dengan mengaplikasikan soalan terbuka kepada murid wajar menjadi rutin supaya murid dapat menaakul sesuatu isu sehingga dapat memberi impak dalam proses PDP secara menyeluruh. Sebagai rumusan, teknik penyoalan guru merupakan proses yang penting dan bermakna dalam penyampaian isi pelajaran. Dapatan kajian merumuskan bahawa guru-guru kerap menggunakan teknik penyoalan yang bersifat meminta jawapan bagi memastikan kefahaman dan tumpuan murid berbanding mencungkil kemahiran berfikir aras tinggi murid. Kemahiran guru untuk menggalakkan pelibatan dalam sesi PDP adalah penting dan perlu dititik beratkan untuk menerapkan kemahiran berfikir aras tinggi murid, iaitu melalui teknik penyoalan yang betul dan berkesan. Jika meneliti data pencapaian sijil peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2011 hingga 2015 dalam mata pelajaran Bahasa Melayu sebagai contoh, menunjukkan peratus murid yang mencapai kepujian mata pelajaran Bahasa Melayu SPM kurang daripada 73%. Malah, keputusan pencapaian murid bagi tahun 2013 hingga 2015 menunjukkan penurunan yang ketara, iaitu daripada 70.90% tahun 2013 kepada 70.2% tahun 2014 dan 68.90% tahun 2015. Data berkenaan menunjukkan bahawa pencapaian bahasa Melayu murid masih jauh daripada sasaran yang ditetapkan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025, iaitu pencapaian 90% murid mendapat kepujian bahasa Melayu dalam SPM pada tahun 2025. Justru, kemahiran berfikir yang perlu dikuasai oleh murid khususnya dalam sistem pendidikan di Malaysia boleh dicapai melalui teknik penyoalan guru yang merupakan elemen penting untuk pelaksanaan PPPM 2013-2025 bagi melahirkan murid yang boleh bersaing pada peringkat global. Murid yang dihasilkan daripada sistem pendidikan seperti ini bukan sahaja mampu menguasai ilmu, malahan berupaya memberi kritikan idea yang bernas. Sekian, terima kasih. Demikian tadi selesai sudah sesi pembentangan daripada pembentang jemputan dan juga 7 orang pembentang yang lain. Jangan lupa untuk menonton lebih ramai lagi pembentang yang akan bersiaran pada esok hari. Mereka ialah Suraya binti Abdul Rahim dari SMK Tengku Sulaiman Perlis, Mahayuddin bin Muhammad Nur dari Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, Zaleha binti Ahmad Han dari SMK Kamun Timbakti Perak, Asmah Hanim Cik Ani dari Pejabat Pendidikan Daerah Hulu Terengganu, Azni binti Sidik dan Dr. Dul Basar bin Kasan dari PPD Kuala Selangor dan SK Sultan Abdul Aziz Kampung Kuantan Kuala Selangor, Muhammad Fuad bin Kasim, Muhammad Fazli bin Ahdun dan Amira binti Omar dari Kolej Komuniti Ahrau Perlis, Zaleha binti Ahmad Han dari SMK Kamun Timbakti Perak dan Suryati binti Biru Parang dari SMK Sepaga Lahad Datu Sabah.
Manusia diberi akal dan fikir untuk menilai baik dan buruk. Silap jangan terus disingkir, ilmu yang dapat jangan diperuk. Saya tak hendak berlesung pauh, lesung pauh membuang padi. Saya tak hendak berceloteh jauh, cukuplah terima kasih daun keladi. Sehingga berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.